tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula boleh duduk. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, kita barokahnya kita akan mulakan dengan bacaan doa. Jadi saya minta Ahmad untuk mengkodak bacaan doa dan yang lain readykan tangan untuk menadah doa dan mengaminkan doa. Okey Ahmad, boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini masih dikurniakan Allah dengan kepanjangan umur, kecerdasan fizikal dan kecerdasan mental untuk sambungkan pelajaran pada hari ini. Jadi sebelum Ustaz nak mulakan pelajaran pada hari ini, Ustaz ada sediakan satu video. Siapa nak tengok video boleh angkat tangan. Siapa nak? Saya. Uish, ramai nak tengok Okey, boleh. Tunggu, Ustaz akan pasang Okey, sebelum Ustaz pasang video ni, suka Ustaz nak peringatkan bahawa bila Ustaz pasang video ni, pasti ada soalan yang Ustaz akan tanya dan jawapan yang kamu semua perlu sediakan. Jadi, mari kita tengok video. Sekarang kamu semua nampak apa dalam video ni? Nampak bangunan. Ni bumi kita nampak daripada luar dekat angkasa. Nampak bumi macam ni lah. Tapi nampak Stay. Steady. Dah akan terhempak dengan satu batu yang besar. Nampak? Mulai semua nampak Nampak? Okay. Nampak apa yang berlaku dalam video? Nampak? Bumi telah nampak oleh satu batu yang sangat besar. Inilah yang akan berlaku. Nampak? Hancur segala benda. Hutan, pokok, bangunan, semua musnah. Tengok. Okey. Jadi sepanjang video tadi sebenarnya apa yang kamu semua nampak? Cuba masing-masing. Ahmad, cuba jawab. Saya nampak bangunan hancur semua hancur, Ustaz.
Oh, bagus-bagus jawapan. Aisyah, cuba Aisyah. Saya nampak semua benda jatuh juga sama Ustaz. Oh, sama jawapan. Jadi apa yang kita nampak daripada sini, bila nampak ada satu besar yang jatuh kat bumi, lepas tu bumi hancur semua. Jadi, daripada video ni, apa yang Ustaz nak kaitkan dengan pelajaran pada hari ini ialah tentang apa? Hari akhirat. Tentang apa sekali lagi? Tentang hari akhirat. Betul. Jadi, hari akhirat ini kait dengan video ni ialah apabila berlakunya hari akhirat, maka berlakunya hari pemusnahan bumi. Nampak? Jadi kat sini Ustaz nak tanya, siapa yang tahu hari akhirat ni kita kaitan dengan rukun iman yang keberapa? Rukun kelima. Betul, Ahmad betul. Beriman dengan hari akhirat ialah rukun iman yang kelima. Jadi kita sebagai orang Islam ni wajib beriman tentang hari akhirat. Okey, faham? Okey. Jadi selepas Ustaz tunjuk video ni, Ustaz nak tunjuk satu gambar. Nampak? Gambar apa? Nampak tak? Satu macam hala cahaya gitu, dan satu lagi ada kaitan dengan api-api. Jadi apa Ustaz, sebenarnya apa yang Ustaz nak tunjukkan daripada gambar? Ustaz nak tunjukkan tentang syurga dan neraka. Faham? Jadi apabila kita beriman dengan hari akhirat, sepastinya insya-Allah dan rukun iman yang lain, kita akan memasuki syurga. Dan jika kita tidak beriman salah satu rukun iman, dan itu adalah hari akhirat, akan masuk ke neraka. Bismillah, akan masuk ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Neraka ni tempat yang memang kita semua tak nak masuk. Jadi betul lah hari akhirat ni sebenarnya wujud. Memang betul-betul wujud. Dalam Al-Quran sendiri pun ada surah tentang hari kiamat. Contohnya surah apa yang kita biasa hafal? Surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah tu jelas-jelas Allah jelaskan tentang hari akhirat. Bagaimana keadaan pada waktu itu, hancur semua dan sebagainya. Okey, faham? Jadi daripada video dan gambar yang Ustaz dah tunjuk tadi, jelaslah tentang bahawa kita akan belajar pada topik pada hari ini ialah tentang beriman dengan hari kiamat. Okey. Selesai daripada tunjukan video dan gambar Ustaz. Jadi mari kita mula tentang pelajaran pada hari ini, iaitu beriman dengan hari akhirat. Ayo kita mula. Okey murid-murid, hari sekarang kita akan masuk pembelajaran kita pada hari ini di dalam bidang akidah unit 3, iaitu beriman dengan hari akhirat. Okey, sebelum itu saya nak tanyakan kepada kamu, siapa tahu apakah yang dimaksudkan dengan hari akhirat? Okey, Amri sila cuba. Okey, satu percubaan yang amat baik. Okey, siapa lagi nak cuba? Okey, Aiman. Okey, jawapannya hampir tepat. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan hari akhirat ini? Okey, hari akhirat adalah hari berlakunya kehancuran seluruh alam, dan diikuti dengan manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar dan dihisap amalan mereka untuk menentukan balasan sama ada syurga ataupun neraka. Okey, boleh faham? Okey, sila baca balik satu kelas apakah yang dimaksudkan dengan pengertian hari akhirat. Okey, bagus. Okey, sekarang kita akan berpindah kepada dalil. Siapa tahu dalil hari akhirat? Okey, tiada siapa yang tahu. Jadi mari ikut saya baca bersama-sama dalil hari akhirat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalata syai'in azim. Okey, bagus. Okey, Amir, sila baca maksud. Okey, maksudnya adalah, wahai semua manusia, bertawakallah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu perkara yang amat besar. Okey, dari maksud dalil tersebut kita dapat lihat bahawa hari akhirat ini merupakan hari yang sangat dahsyat. Okey, siapa boleh sebutkan dalil tersebut daripada surah mana? Okey, bagus, surah Al-Hajj. Ayat yang pertama. Okey, jadi siapa tahu di sini apakah hukum beriman dengan hari akhirat? Okey, hukumnya adalah wajib. Sebab apa hukum beriman dengan hari akhirat ini wajib? Ya, betul, sebab dia adalah salah satu daripada rukun iman. Jadi kita wajib imani dengan adanya hari akhirat. Okey, sekarang kita akan pergi pula kepada peringkat alam akhirat. Jadi siapa tahu ada berapa peringkat alam akhirat? Okey, peringkat alam akhirat ada 5. Jadi, okey Nasrul, tengok buku teks. Okey, sebutkan apa yang pertama, peringkat yang pertama. Okey, peringkat yang pertama adalah kehancuran alam. Jadi pada peringkat yang pertama ini, semua makhluk akan dimatikan dan dihancurkan. Maknanya pada peringkat yang pertama ni, semua hidupan yang ada di dunia akan dimatikan. Okey, siapa pula nak baca peringkat yang kedua? Okey, Imat, apakah peringkat yang kedua? Ya, betul, peristiwa kebangkitan. Jadi pada peringkat yang kedua ini adalah peristiwa kebangkitan. Jadi apa itu peristiwa kebangkitan? Okey, peristiwa kebangkitan ini adalah semua makhluk yang mati akan dihidupkan semula. Okey, setelah semua dihancurkan pada peringkat yang pertama ataupun dimatikan pada peringkat yang pertama, masuk sahaja peringkat yang kedua, semua yang dimatikan akan dihidupkan semula. Tak kisahlah dia mati sama ada pada hari akhirat, hari kehancuran tersebut ataupun sebelumnya. Okey, yang ketiga, siapa pula nak baca? Okey, betul, di padang Okey, pada peringkat yang ketiga pula adalah perhimpunan di padang mahsyar. Okey, jadi pada peringkat yang ketiga ini, semua makhluk akan dihimpunkan
untuk menerima pengadilan daripada Allah yang Maha Adil. Okey. Okey, apakah pula peringkat yang keempat? Okey. Ya, betul. Iaitu perhitungan amalan. Jadi nama peringkat yang keempat ini adalah perhitungan amalan, iaitu setiap manusia akan dihitung amalannya ketika di dunia. Maknanya sama ada dia buat jahat ataupun baik, semua akan dikira. Okey, peringkat yang terakhir pula adalah yang kelima. Okey, siapa nak baca? Okey, Mukhlis. Ya, betul. Pada peringkat yang kelima ini adalah syurga dan neraka, iaitu balasan syurga kepada mereka yang melakukan kebaikan dan neraka pada mereka yang melakukan kejahatan di dunia. Okey, jadi mari sama-sama kita sebut balik peringkat alam akhirat. Yang pertama, kehancuran alam. Yang kedua, peristiwa kebangkitan. Yang ketiga, perhimpunan di padang mahsyar. Yang keempat, perhitungan amalan. Dan yang terakhir, ya betul, surga dan neraka. Okey kelas, jadi kita sudah pun sampai ke penghujungnya bagi kelas pada hari ini. Jadi apa yang Ustaz dapat simpulkan, okey, topik yang kita belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan beriman dengan hari kiamat. Jadi kamu pun telah pelajari pengenalan tentang hari kiamat, kepentingan dan apa yang kamu perlu buat untuk menghadapi hari kiamat. Jadi sebelum ni, jadi Ustaz nak tanya kamu, apa itu definisi hari kiamat? Okey, tak apa, bagi Ustaz yang merumuskan. Jadi hari kiamat ni lah adalah satu hari di mana hari akan berlaku kehancuran kepada semua makhluk di bumi ini dan akan dibangkitkan semula, iaitu di alam akhirat. Jadi kita sebagai umat Islam ni, kita perlu percaya dengan hari kiamat ni, walaupun kita tahu yang perkara ni satu perkara yang gaib dan kita juga tidak dapat bayangkan bagaimana akan berlakunya hari kiamat tersebut. Jadi walau bagaimanapun, kita sebagai mukmin ataupun umat Islam, kita wajib percaya hukum beriman kepada hari akhirat ini adalah wajib. Jadi kita sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada hari akhirat ni, seperti mana dia dalam buku teks kamu, itu dalil ni, iaitu dalil ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Jadi maksud ayat ni adalah, wahai semua manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Jadi daripada ayat ni kita dapat tahu sedikit sebanyak di mana goncangan ataupun perkara yang akan berlaku pada hari kiamat itu sangat besar. Jadi kita wajib percaya dengan hari akhirat ni. Jadi banyak perkara yang kita dapat pelajari pada hari ini. Antaranya adalah kepentingan untuk beriman dengan hari kiamat ni. Antaranya adalah dengan beriman kepada hari kiamat ni, kita tahu bahawa kita sebagai makhluk tiada apa-apa kuasa. Maksudnya Allah kita berkuasa mutlak, di mana pada hari akhirat nanti, seperti yang kita tahu, semua makhluk di muka bumi ini akan hancur kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita wajib percaya tu. Selain itu, dengan kita beriman, kita juga dapat tahu apabila kita dapat hilangkan rasa cinta akan dunia itu.
dan kita akan berusaha untuk mengejar akhirat. Di mana kalau kita ada perkataan yang kita selalu dengar, di mana jika kita mengejar dunia, kita akan dapat dunia sahaja. Jika kita mengejar akhirat, kita akan dapat kedua-duanya sekali, di mana dunia dan juga akhirat. Jadi selain pada surah ni, banyak lagi bukti tentang hari kiamat ni dalam Al-Quran. Antaranya adalah surah Al-Qari'ah. Jadi Ustaz akan bacakan sikit, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, apa yang kamu tahu tentang hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari kiamat, manusia ni seperti kekatu yang akan berterbangan, bergelimpangan, berkeliaran. Ni ayat ni maksud di mana pada hari kiamat nanti manusia ni akan berlari, berkeliaran di mana-mana sahaja, di mana dengan rasa takut kan. Wa takunul jibalu kal ihni manfush, di mana gunung-gunung ganang yang ada di seluruh muka bumi ni akan hancur menjadi seperti bulu-bulu ataupun debu-debu berterbangan. Jadi perkara-perkara jadi banyak lagi ayat dia. Jadi kamu boleh rujuk balik nanti, kamu boleh baca dan kamu boleh faham tafsir dia. Jadi di mana surah ni menceritakan tentang hari akhirat itu, fenomena yang akan terjadi, di mana gunung-gunung ganang ni akan hancur, di mana bumi ni akan hancur, semua manusia, semua makhluk, tumbuh-tumbuhan, semua binatang semua akan hancur, akan mati, dan manusia ataupun makhluk akan dibangkitkan semula daripada alam akhirat. Jadi di alam akhirat nanti, jadi jika kita ada bekalan yang cukup, insya-Allah kita semua akan ke syurga. Jadi yang seterusnya, apa yang saya dapat rumuskan pada hari ini, berdasarkan aktiviti pengukuhan yang kita telah lakukan tadi, saya dapat rumuskan bahawa keseluruhan kelas pada hari ini faham tentang pelajaran kita pada hari ini, iaitu topik beriman dengan hari akhirat. Walaupun ada beberapa pelajar yang tidak dapat menjawab soalan yang ditanyakan atau ditujukan, tapi tak apa. Kita itu sebagai salah satu proses pengajaran, di mana jika kamu jawab salah, saya Ustaz akan betulkan. Jadi tahniah kepada kamu kerana berani menjawab soalan yang Ustaz tujukan. Jadi akhir sekali, kita sebagai umat Islam ni wajiblah beriman dengan hari akhirat ni, sebab beriman kepada hari akhirat merupakan salah satu rukun, iaitu rukun iman. Jadi sebelum Ustaz akhiri kelas ni, Ustaz akan berikan kepada kamu soalan dari Tubi, dan Ustaz harap kamu dapat hantar soalan tersebut pada kelas yang seterusnya. Jadi itu saja daripada Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi itu saja daripada Ustaz. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada Ustaz sendiri. Jadi Ustaz harap kamu dapat amalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.